kesihatan mental sudah setentunya menjadi satu tajuk yang akan dibincangkan dengan lebih lanjut, ataupun memang kalau kita dibawakan indah kiralah kanak-kanak, orang remaja, orang dewasa dan juga peringkat veteran, mereka ini akan sering kali mengongsikan mengenainya, dan banyak tajuk-tajuk ataupun topik-topik yang boleh dibincangkan mengenai kesihatan mental ini. Maklum sajalah pada ketika ini kita ni lihat sebenarnya kemudahan daripada zaman teknologi dan sebagainya ni ia sebenarnya akan memudahkan kita ni, akan tetapi tanpa kita ni sedari sebenarnya ia memayahkan kita ni pulang. Hingga kan ada masalah-masalah mental bukan hanya setakat bagi peringkat veteran, dewasa, tapi juga di peringkat remaja dan juga kanak-kanak itu sendiri. Jadi kami bawakan kepada Auda ya akan segmen Sihat Minda. Semoga bermanfaat kepada Auda, narasumber kita membincangkannya. Ya, bersama dengan kita pada pagi ini Yang Mulia Tuan Dr. Awangku Muhammad Yazaka bin Pengiran Haji Muhammad Yamin, merupakan pegawai perubatan psikiatri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doktor. Ya. Apa khabar? Sehat pada pagi ini? Ya, Alhamdulillah. Okey. Jadi ini satu topik yang menarik untuk kita bincangkan dalam segmen Sihat Minda, merupakan berkenaan dengan kesihatan mental di kalangan kanak-kanak dan remaja. Itulah, kita tidak menyangka sebenarnya kanak-kanak pun ada juga menghadapi kesihatan mental. Jadi ini yang penting. Memang agak membimbangkan sebab kita ni tidak tahu bagaimana kanak-kanak ni mengekspresikan kesihatan mental ni, apatah lagi kalau kanak-kanak itu belum lagi matang. Jadi ini yang akan kita rungkai, kupas berkenaan dengan topik kita pada pagi ini. Mungkin apakah yang dimaksudkan dengan kesihatan mental yang baik ini? Tuan Doktor, silakan. Alright. Kesihatan mental yang baik ini indah semestinya tiadanya penyakit mental, and then kepada sesiapa yang ada penyakit mental, indah semestinya diorang itu nada kesihatan mental yang baik. Okay. Menurut World Health Organization WHO lah, kesihatan mental yang baik ini ialah apabila anda boleh menggunakan pelbagai variasi emosi. So yang positif sama yang negatif. Yang positif itu so macam rasa cinta, macam rasa suka, rasa gembira. Whereas kalau negatif macam rasa marah, rasa sedih, macam itulah. And then kalau kesihatan mental yang baik ini berlaku apabila anda boleh menjalankan tugas harian anda dan menjaga diri sendiri. So terutama sekali macam dari segi diet, dari segi senaman, kebersihan, kesihatan dan aktiviti sosial lah. And then dorang ni boleh mengambil bahagian dan dalam aktiviti yang dorang gemari. And then selain itu, so di samping mengambil bahagian, dorang akan berjumpa orang-orang lain dan di situ dorang boleh membina dan menguruskan hubungan yang sihat dengan orang lain. Dan kadang-kadangnya dorang boleh juga menyumbang kepada masyarakat lah, macam itu. Baik, Dr. Awangku mungkin dapat juga mengungsikan kita sebagai orang dewasa ataupun ibu bapa lah ya khususnya, apakah perkara yang baik untuk kita berikan sumbangkan kepada anak-anak ini agar dapat membina daya tahan bagi mereka? Okey. Kalau orang putih daya tahan ini resilience lah. Resilience ini currently masa ni kita perkataan yang terkenal di kalangan remaja, macam mesti ada resilience untuk untuk menangani cabaran hidup macam itulah. Tapi perlu ingat untuk mengukuhkan resilience ini, which is daya tahan lah, semua orang sama. So semua orang ada cara-cara dorang lah. So apa yang berkesan untuk diri sendiri atau anak-anak anda, indah semestinya ia berkesan untuk orang lain, macam itulah. So hari ini saya akan kongsikan 6 sajalah, 6 tips untuk macam mana untuk mengukuhkan daya tahan. So the first tips, tips yang pertama, kita ni boleh menggalakkan kanak-kanak itu untuk membuat hubungan yang sehat dengan orang lain. So kalau kanak-kanak itu kan kadang-kadang kita ni itu menyuruh dorang melibatkan diri dorang bukan saja sama sendiri tapi dengan kawan-kawannya yang lain. Dengan itu dorang boleh meningkatkan lagi kemahiran dari segi emosi dan juga komunikasi. So macam kemahiran yang penting dalam komunikasi ni macam kemahiran mendengar and then kemahiran empathy. Kalau orang putih cakap empathy ni macam putting yourself in someone else's shoe. So macam menyimpan diri sendiri itu dalam keadaan orang lah, macam itulah. And then so macam mana kalau ibu bapa ataupun educator untuk menggalakkan buat macam mana ni is
campurkan dorang sama kanak-kanak lain. Biarkan dorang bercerita, bermain macam-macam lah. Dengan sendirinya dorang akan mempelajari cara-cara berkomunikasi yang bagus macam-macam lah. And then selain dorang akan expose juga diri dorang dengan pelbagai emosi. And then macam-macam perasaan yang dorang boleh rasa, macam-macam lah. Tips yang kedua, so kanak-kanak ni they are orang simple minded, senang kan diajar, and then dorang perlu ada arahan saja. Lepas tu senang dorang kan ikut. So dorang memerlukan rutin dan struktur. So rutin dan struktur ni penting dalam untuk membina disiplin. So kalau kanak-kanak ni, so rutin yang dorang selalu perlukan, kalau dalam rutin seharian itu, macam rutin di sekolah, rutin di rumah, tapi making sure dan rutin itu mesti ada juga masa untuk bermain dan untuk membuat aktiviti yang dorang gemari lah. Tapi perlu ingat kalau rutin ini is just a framework. So dia semestinya mesti diikut. Ia perlu fleksibel. Kalau macam ada perubahan yang dijangkakan, mesti fleksibel untuk berubah. Macam-macam itulah. Tapi mesti konsisten and mesti ikut jadual lah. Itu yang penting. Alright. Yang ketiga dan keempat ini berkaitan. So kalau orang besar selalu cakap self-care macam-macam lah. Tapi perlu ingat sebenarnya self-care ini bermula dari kanak-kanak sudah. So kita mesti mengajar anak itu kepentingan untuk menjaga diri sendiri, especially penjagaan asas lah. Penjagaan asas ini untuk kanak-kanak dan untuk orang besar ada seperti tidur, senaman dan makan. So tidur yang cukup, makan yang betul dan bersenam yang mencukupi lah. And then pastikan juga dalam self care ini anak anda tu ada masa untuk berseronok dan mengikuti aktiviti yang digemari. And then dengan sendirinya kalau dorang sudah ada self care atau ada mengenal penjagaan diri, dorang akan memupuk dalam diri dorang pandangan diri yang positif ataupun positive self view. And then tapi orang dewasa ataupun mama bapa ataupun cikgu-cikgu boleh juga mengingati dorang bahawa dorang itu dorang sudah menangani cabaran yang masa dahulu dengan berjaya. So untuk mengingati dorang macam itu, at least dorang faham yang cabaran yang lalu itu akan meningkatkan kekuatan dorang untuk cabaran yang masa depan. Di samping itu, dorang dengan sendirinya akan mempercayai diri sendiri untuk membuat dan menyelesaikan masalah ataupun keputusan dengan yang sesuai untuk diri dorang lah. Okey, yang terakhir, yang kedua yang terakhir, dalam hidup ini mesti ada matlamat. Walaupun panjang atau matlamat pendek macam-macam itulah. And kita ni mesti mengajar dorang untuk mencapai matlamat yang munasabah, bukan yang idealistik lah. And then mesti mengingati selangkah demi selangkah saja untuk mencapai matlamat ini. Dengan sendirinya dorang boleh mencapai matlamat itu dengan tumpuan yang lagi adalah tertentulah. And then the last one is to accept changes. So maksudnya menerima perubahan. Kita ni mesti mengingatkan kanak-kanak dan perubahan ini berlaku sepanjang masa. Macam every time dalam ia adalah sebahagian daripada kehidupan. Kanak-kanak ni dorang takut dengan perubahan. Pasal changes anang the familiar bagi dorang kan. Lepas itu perubahan yang selalu ada is perubahan sekolah, macam perubahan tempat tinggal. So kita ni mesti to be there and then menggalakkan dorang that perubahan ini sebahagian daripada hidup lah. So ini 6 tips yang boleh dikongsikan. So satu, just to summarize lah saja. So satu is to make connectionnya orang. And then kedua, rutin dan struktur. Tiga, penjagaan diri yang asas self-care. And then lepas satu, positive self-image. And then yang kelima, mesti ada matlamat, mesti ada goal, dan keenam to accept changes lah. Ya, alhamdulillah. Jadi itu ada 6 tips yang boleh dilakukan oleh para ibu bapa dan juga penjaga dan juga pendidik lah untuk menggalakkan kesihatan yang baik, yang membina daya tahan untuk anak-anak mereka. Memang cukup bermanfaat sekali. Jadi mungkin dapat dikongsikan juga Doktor, apakah masalah kesihatan mental yang biasa dilihat daripada kalangan kanak-kanak dan juga para remaja ni, Doktor? Okay. Sebenarnya banyak masalah mental ni, masalah kesihatan mental lah. Tapi pada hari ini doktor akan mengkongsikan 2 sahaja, tapi dua masalah yang biasa dilihat di kalangan kanak-kanak dan remaja.
iaitu kemurungan ataupun dalam bahasa Inggerisnya depression dan anxiety. Iaitu penyakit uri. Oh, Ya. okey. Ya. Baik, mungkin dikongsikan mengenainya depression ataupun kemurungan ini. Dapat penjelasannya bagaimana? Okey. Kemurungan, selalunya orang biasa memanggil kemurungan ni feeling depressed kata dorang, rasa sedih macam cemata lah. Ia sebenarnya sebahagian daripada emosi yang normal, namun ia akan menjadi penyakit sekiranya kemurungan ataupun rasa sedih itu berlarutan sehingga macam lebih dari 2 minggu dan ia mengacau aktiviti harian, mengacau sekolah, mengacau kehidupan di rumah, macam-macam itulah. And then tanda-tanda untuk kemurungan ini pun ia berbeza mengikut peringkat umur lah. Kanak-kanak lain, kalau remaja lain macam itu. So kalau pada kanak-kanak yang kecil, kadang-kadang kalau kanak-kanak yang kecil kita ni expect dorang tidak dapat men-share apa dorang rasa. Betul. Macam-macam itulah. So dorang ni selalunya tanda-tanda dorang ada berapa nampak. So kalau tanda-tanda dorang ni selalunya macam dorang suka menyendiri, mendiamkan dirilah, nampak indah bertenaga, nampak indah bermaya, kelihatan sedih. Yang dorang selalu komplain ialah simptom fizikal. So sakit kepala ataupun sakit perut macam-macam itulah. And then ia mau bercampur sama kanak-kanak lain. Ia berlainan dengan orang remaja ni. So kalau orang remaja kan selalunya kalau kemurungan ini berkaitan dengan rasa sedih. Betul. Tapi kalau remaja bukan rasa sedih, dorang suka rasa marah. Pasal bagi dorang marah ni lagi senang daripada berasa sedih. And then kalau sudah termarah, lepas itu dorang hilang minat dengan aktiviti yang dorang gemarilah. So for example, kalau pelajar yang suka main bola macam-macam itu. So Indah lagi yang mau main bola. And then selain Indah suka main bola, and then Indah mau ikut kelab apa macam itulah. So Indah lagi ikut macam aktiviti sosial macam itu. And then mengikut itu, dorang macam keluar daripada kelab and then menyendirikan daripada kawan-kawan dorang macam dari kelab football atau for example lah. Jadi ini tiba-tiba berubah lah. Yes. Demikian rupa. Biasanya dia cuma tu, tapi tiba-tiba ia berubah. Memang banyak menjurus kepada perkara-perkara negatif lah maksudnya. Yes, betul. Dia pulang ia mengajut, tapi bolehlah mengajut. Tapi selalunya macam perlahan-lahan. Lepas tu dalam 2 minggu tu nampak dia menghilang macam-macam itulah. And then kadang-kadang kemurungan ini ada faktor-faktor risikonya lah juga. Selalunya kalau macam dari background dorang itu berasal daripada keluarga yang macam ada perselisihan yang kronik lah, and then ada masalah pengabaian ataupun masalah penderaan. And then salah satu risiko juga ialah terdapatnya penyakit mental di arah dorang punya parents, dari ibu bapa dorang itu. Selalunya so kadang-kadang turun-temurun macam-macam itulah juga. Tapi kita perlu ingat kemurungan ini hanya temporary, sekejap sahaja. Ia boleh pulih kalau sekiranya kanak-kanak itu berada dalam persekitaran keluarga yang lebih memupuk. Okay. Alright. And then macam mana kemurungan ini boleh mengacau aktiviti harian? So kadang-kadang cara yang mengacau itu kan dorang dia bertenaga, dia bermaya, dia minat. So dorang itu lose focus. Dia dapat concentrate arah dorang punya pelajaran, arah dorang punya aktiviti, lambat berfikir, indah motivated, and then selalu ngalih, keletihan, mengantuk. And then semua ni boleh mengacau dorang punya pembelajaran, dorang punya hubungan dengan keluarga, dan juga kehidupan sosial dorang lah. Itulah dia ya. Ada beberapa masalah kesihatan mental yang biasa dilihat di kalangan kanak dan juga remaja ini. Jadi itu yang dimaksudkan daripada segi ataupun sudut kemurungan yang kita ni ataupun uri ya. Yes. Jadi yang akan kita bawakan nanti Belum. uri. Yang ini adalah depression. Okey. Jadi mungkin dapat dikongsikan juga mengenai penyakit uri ini. Apakah tanda-tandanya bagi kalangan kanak-kanak dan juga remaja, dan boleh dikongsikan juga untuk selanjutnya faktor risikonya? Okey. Sebenarnya uri ni kan ia
sama je macam perasaan sedih. Tapi urian ni orang tua-tua selalu ni macamnya memberi uri macam-macam kan. Bimbang lah tu. So it's actually part of normal lah. Kita punya sebahagian daripada kehidupan kita. Betul. Urian ni penting sebenarnya. So for example, kalau urian ni kan ia boleh membantu dalam kata orang putih fight or flight response. Kita pernah dengar fight or flight response? Pernah. Okey, contohnya macam sekiranya kita ni kena simpan dalam sangkar singa. So apa yang kita buat kalau dalam sangkar singa? Sama ada kita lari ataupun kita melawan singa tu kan. Macam-macam lah. So it's fight or flight response lah. So it's important to for that response. And then juga penting untuk memotivasikan diri anda untuk mencapai matlamat lah. Kadang-kadang kalau nada urian ni malas dia orang atau macam indah motivated, indah aktif, lebih santai. Tapi kalau terlampau banyak, bahaya juga. Macam indah mau bekerja, pasal terlampau letih, ataupun terlampau panik, ataupun kebimbangan. Jadi mesti seimbang lah mesti maksudnya. Seimbang. So uria tu mesti ngam-ngam lah. Jangan dia terlampau lebih, jangan dia kurang. Yes. Tapi ianya akan menjadi penyakit kalau sekiranya uria tu berlebihan. Yes. Indah bersesuaian dengan masa dan tempat dan juga ia tidak menyenangkan. Selalunya uria ni berkaitan dengan perasaan takut dan bimbang lah. And then dan semua ni boleh menyebabkan disfungsi kepada aktiviti harian lah. Baik, mungkin Jo dapat dikongsikan lebih lanjut mengenai dengan penyakit uri ini. Adakah ia satu saja ataupun banyak ni sebenarnya jenis-jenisnya? Dari segi simptom mungkin. Ya. Okey. Untuk Atum jawab yang soalan pertama. So uria ni sebenarnya ia banyak. And then ikut peringkat umur itu lain-lain tu. Selalunya kalau yang muda ni dalam bahasa Inggeris dorang lah. Disorder dorang itu ada macam separation anxiety. Kalau orang Brunei, dia pandaikan berpacar daripada dorang punya mama atau bapa. Dia mau lapas. Macam-macam tu. Kalau lapas saja menangis, mengamuk, macam-macam mencari. So, anang kita ni biasa melihat kanak-kanak kecil lah yang cuma tu. And then yang satu lagi, it's called selective mutism. Selective mutism ni, kanak-kanak itu pandai memilih tempat untuk mendiamkan diri. So kalau di rumah bercakap dorang tu, sekali di sekolah kali-kali dia mau bercakap macam-macam lah. Dorang mengikut tempat yang dorang bagi dorang menyenangkan lah. And then kalau orang besar sikit macam remaja, so jenis-jenis uri dorang lain lagi tu. Macam uri dorang macam social anxiety, so takut kepada keadaan yang sosial, and then ada panic disorder namanya, macam-macam itulah. Okay, and then soal kedua yang simptomnya tu pun sama macam kemurungan, ia berlainan mengikut peringkat umur. So kalau peringkat umur yang kecil dan yang besar tu berlainan. Kalau yang kecil lah tu sama macam kemurungan juga lebih kepada fizikal. So fizikal dorang itu macam rasa loya, muntah, sakit parut. And then dorang ini selalu komplain sakit ada bahagian badan. Tapi tidak dapat dijelaskan. And then kadang-kadang dorang selalu begitu ada simptom macam selesma, macam so batuk, selesma apa itulah. Kalau bagi kanak-kanak yang remaja, bagi golongan remaja, so dorang boleh macam biasa kalau kita nervous apa kita rasa. So macam rasa kabak-kabak, orang kanyat-kanyat dia. Kadang-kadang kalau ia teruk, payahkan bernafas ataupun macam rasa kena cekik rasanya. Macam-macam itulah. Baik, itu satu simptom ataupun penemuan yang memang cukup bagi kita ni untuk kita ni berfikir lebih jelas. Seperti kanak-kanak tadi loya, muntah dan juga ada kesakitan yang tidak dapat dijelaskan. Ditanya tapi tidak ada. Adakah itu sebenarnya tidak balas sebenarnya ataupun cuma di dalam minda mereka? Kadang-kadang boleh dua-dua lah juga. Kadang-kadang kalau macam dorang sudah komplain macam tu, mesti jadi dibawa ke doktor untuk periksa lebih lanjut. Tapi kalau ada sebab-sebabnya dan kemungkinan ada masalah dorang yang dapat dorang bagi tahu. Macam macam masalah kesihatan mental dorang lah. Usually yes. Jadi mungkin dapat dikongsikan juga antara faktor-faktor risiko dan juga bentuk gangguan kecemasan lain yang mungkin dapat dikongsikan bersama dengan penonton kita ni. Okey. Faktor-faktor risiko, so kalau untuk penyakit uria ni berlainan sedikit lah. Ia depends on cara
parents mendidik anak diorang. Kadang-kadang kalau overprotectivenya orang terlampau lebih pelindungan itu tidak pulang baik tu. Macam seolah-olah macam mengajar anak-anak itu untuk menjadi cemas setiap masa dan melindungi mereka daripada bahaya yang dijangkakan. Walaupun bahaya itu kadang-kadang nada macam-macam itulah. So selalu dia akan memikirkan pasal bahaya macam-macam itulah. And then yang kedua faktornya sama juga macam kemurungan dengan adanya macam faktor penyakit mental arah di dalam ibu bapa dorang lah. And then yang ketiga kadang-kadang dorang boleh jadi uri sebab ada tekanan. So tekanan seperti tekanan kematian saudara mara ataupun ada perubahan dalam persekitaran dorang. So macam perubahan kerja dari segi rumah kah ataupun dari segi sekolah dorang lah. Okey, tapi tadi kan sudah ada mention macam jenis-jenis penyakit uri itu, tapi ada penyakit uri yang lain lagi yang kita macam pernah dengar juga ni, macam OCD-nya orang. Macam aku ni ada OCD ni. Macam satu maksud kita pernah dengar OCD kan, macam mesti everything itu mesti tepat mengikut aturan dorang macam-macam itu. Ataupun kalau berlebihan boleh dikonsider as penyakit uri lah juga tu. Okey. Iya. Baik, itulah satu pendekatan yang cukup menarik kepada kita Ania, dan juga di kesempatan ini kita bersama untuk Dr. Awangku dapat mengungsikan jika mengesyaki seseorang kanak-kanak ataupun remaja mengalami mana-mana isu yang dikongsikan, mungkin secara singkatnya. Okey. Selalunya kalau di sekolah, kalau para pendidik dapat mencaki benda-benda macam ni, boleh para pendidik merujuk kepada kaunselor sekolah. Selalunya sekolah-sekolah itu ada kaunselor sendiri, tapi tidak semua sekolah ada kaunselor lah. So boleh merujuk ke kaunselor, and then kaunselor boleh membuat sesi kaunseling dengan diorang. And kaunselor ni kadang-kadang kalau diorang rasa macam memerlukan bantuan lanjutan, so bolehlah diorang ni merefer terus atau merujuk terus ke perkhidmatan kami lah. And then bagi para ibu bapa, diorang ni boleh membawa ke klinik berdekatan. So klinik itu macam example, kalau diorang tinggal di Lambak boleh bawa ke klinik Berakas. Bukan saja klinik government tapi klinik private boleh juga. Macam, and then dari sana diorang merujuk ke perkhidmatan kami lah. Tapi sekiranya diorang sekiranya isu diorang itu benar-benar terdesak sudah, boleh membawa ke bahagian emergency lah. Dan di sana kami boleh melawat terus dan melihat diorang di emergency macam-macam itulah. Ya, alhamdulillah ya. Jadi nampaknya kita ada lebih kurang 1 minit saja lagi. Dan juga kita memang dengan adanya pengungsian kita pada hari ini di segmen Minda bagi kesihatan mental di kalangan kanak-kanak dan remaja, mungkin juga kita bersama ucapkan terima kasih kepada narasumber kita iaitu Yang Mulia Dr. Awangku Muhammad Yazaka bin Pengenan Haji Muhammad Yamin, Pegawai Perubatan Sekretari, kepada kita dengan pengungsiannya. Sekali lagi terima kasih Doktor. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.